Singapura ditutup tinggi hari ini. Indeks ST naik sekitar 16 mata. Siaran politik kawasan undi bermula malam ini dan disiarkan di saluran 5 Mediacorp yang diadakan buat pertama kalinya bagi menggantikan rapat pilihan raya kerana pandemik COVID-19. Laporannya sebentar lagi. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. COVID-19 telah menjejas teruk ekonomi global. Pemerintah akan bekerjasama dengan peniaga-peniaga untuk menyelamatkan pekerjaan dan mewujudkan pekerjaan yang baru untuk pencari kerja. Keutamaan kami adalah untuk membantu syarikat-syarikat mengekalkan para pekerja. Lebih daripada $23 bilion telah diperuntukkan untuk menyokong gaji para pekerja kita. Syarikat-syarikat yang belum dibenarkan beroperasi semula akan menerima bantuan gaji tambahan sehingga Ogos atau bila-bila syarikat-syarikat tersebut dibenarkan beroperasi semula. Pengecualian dan ribat levy pekerja asing akan dilanjutkan. SME akan menerima geran wang tunai untuk potongan harga sewa. Penyewa hartanah yang diurus oleh pemerintah akan menerima pengecualian sewa sehingga 5 bulan secara keseluruhan. Lebih $500 juta akan diperuntukkan untuk membantu syarikat-syarikat runcit dan makanan mendigitalkan operasi mereka. Pemerintah akan terus membantu untuk memajukan syarikat-syarikat baru yang berpotensi dan mewujudkan pekerjaan baru. Mediacorp menyiarkan ucapan siaran politik kawasan undi atau CPB di pelbagai wadahnya mulai malam ini hingga Rabu depan. Setiap hari siaran itu disiarkan mulai 7 malam. Kawasan-kawasan undi yang terlibat dalam CPB malam ini ialah 3 GRC, Aljunied, Ang Mo Kio dan Bishan Toa serta 2 SMC, Bukit Batok dan Bukit Panjang. Calon WP bagi GRC Aljunied Faisal Mana berkata kelima-lima pasukan WP itu berpengalaman di Parlimen. Semasa di Parlimen, kami menjalankan tugasan semak dan imbangan agar memastikan pemerintah PAP menjalankan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi kesejahteraan Singapura. Sebagai anggota Parlimen Parti Pekerja, kami selalu bersikap rasional dan bertanggungjawab. Kami akan menyokong agenda pemerintah jika kami fikir ia mendatangkan kebaikan kepada negara dan menentang jika sebaliknya. Contoh, kami menolak pengumuman pemerintah untuk menaikkan kadar GST sebanyak 2%. Calon PAP di GRC Aljunied Syamsul Kamar pula mengatakan pasukan PAP terus berkhidmat sejak pilihan raya yang lalu. Selama ini, kami telah memperdalamkan pendekatan dan memperkenalkan banyak lagi program-program dengan kerjasama pemerintah dan M-Kuasa 3. Tetapi, pernahkah anda bertanya mengapa kita terus berkhidmat walaupun tidak dipilih pada tahun 2015? Jawapannya mudah. Anda adalah tumpuan keutamaan kita. Tetapi situasi negara telah berubah. Suatu normal baru iaitu COVID-19 telah dan akan mempengaruhi gaya kehidupan warga kita. GRC Ang Mo Kio juga mengadakan siaran politik bagi kawasan undi malam ini. Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan seorang calon baru Nadia Ahmad Samdin berjanji PAP akan berusaha sedaya upaya untuk membantu rakyat mengharungi krisis COVID-19 yang merupakan cabaran terbesar dihadapi negara sejak merdeka. Tumpuan kami adalah pekerjaan, melindungi pekerjaan yang sedia ada dan mencipta pekerjaan baru.
Saya menyeru anda untuk menyokong saya dan pasukan PAP saya di Ang Mo Kio dan seluruh Singapura. Kami akan bekerjasama dengan anda dan membawa kita semua keluar daripada krisis ini dengan selamat. Saya amat prihatin dengan usaha ini kerana saya akur bahawa bantuan yang diberi tepat pada waktunya boleh merubah jalan hidup kita. Jika diberi peluang, saya akan suarakan hasrat dan harapan generasi muda. Satu lagi golongan yang menyentuh hati saya adalah warga emas. PAP yang mempertahankan GRC Ang Mo Kio akan ditentang oleh Parti Reform dalam pilihan raya nanti. Kami akan melakukan yang terbaik untuk anda setiap masa dan kami berdoa dan memohon kepada semua pengundi GRC Ang Mo Kio agar berani mengambil langkah-langkah untuk menggantikan yang lama dengan yang baru. Ingatlah, jika anda mahukan perubahan, maka anda harus keluar dan mengundi. Cukuplah undi untuk Parti Reform. Bersama-sama kita dapat membina semula dengan lebih baik dan adil. Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong dalam rapat pilihan raya online bersama calon-calon PAP lain Alex Yam dan Rahayu Malzam mendedahkan model baru sedang dikaji di mana projek HDB di kawasan-kawasan mewah akan lebih dimampui. Calon GRC Jurong Cik Rahayu Malzam pula ingin terus membantu rakyat yang menghadapi kesukaran untuk segera memiliki rumah seperti pasangan-pasangan yang bercerai. I'm a divorce lawyer, and so housing upon divorce is a very tricky issue, especially when you have children involved. I'm hoping to also push for more. So hopefully, because our society changes and our needs, changes, and so I'm glad to see movements in this direction. So hopefully, over time, as things change, we'd also keep improving the policies so that key thing, people will have access to, housing. Parti Pekerja WP pula mengadakan sesi dialog online yang sedang berlangsung sekarang ini dengan para calon muda mereka. Disiarkan di akaun Facebook WP, perbincangan parti itu kali ini menumpukan kepada topik berkaitan golongan muda. Antara yang terlibat dalam perbincangan WP hari ini termasuk para calon muka baru Raisha Khan dan Muhammad Fadli Fauzi. Mereka membentangkan cabaran-cabaran yang dihadapi generasi muda pada masa sekarang ini. Antaranya adalah mengenai perubahan iklim dan juga isu ketidaksamarataan. Tumpuan kepada keperluan belia adalah antara teras utama manifesto kempen WP pada pilihan raya tahun ini. Saudara, para pengundi kali pertama dalam pilihan raya kali ini jelas gairah dapat melaksanakan hak demokrasi mereka untuk memilih siapa yang memerintah negara ini. Namun, apakah yang akan mempengaruhi undi mereka pada 10 Julai nanti? Bahang kempen semakin hangat dengan parti-parti bertanding menggiatkan usaha untuk memikat hati semua pengundi. Kami bertemu secara maya dengan sebilangan pengundi kali pertama untuk mendapatkan sentimen mereka. Pertama sekali kami ajukan, apakah ciri-ciri yang mereka inginkan dalam calon pilihan mereka? Saya harapkan ada dalam bakal calon-calon yang akan dilantikkan itu ialah keupayaan mereka untuk menggunakan suara mereka untuk memperkasa mana-mana kumpulan yang terpinggir. Sebagai seorang calon itu harus mempunyai sifat empati kerana sekiranya mereka menangi kerusi di parlimen, mereka akan ditugaskan untuk mendengar apakah keperluan masyarakat di sini ya. Pemimpin yang membumi dan dapat memahami dan mendengar isu-isu yang menjadi keprihatinan dan keutamaan masyarakat kita. Setelah 4 hari rasmi berkempen, isu-isu seperti pembangunan Singapura pasca COVID-19, kenaikan GST, isu penduduk dan kejujuran serta suara alternatif di parlimen sudah pun menjadi antara taruhannya. Jadi apa pula isu-isu yang bermain di fikiran para pengundi kali pertama ini? Apa yang rapat dalam hati saya ialah bagaimana kita ingin rapatkan jarang sosial dan ekonomik selepas pandemik ini. Dan isu yang seterusnya ialah isu tentang kaum minoriti. Perjuangan hak-hak wanita dan juga isu-isu alam persekitaran. Tapi saya rasa isu yang paling penting adalah tentang isu ketidaksamaan sosial. Isu tentang kesukaran mendapat pekerjaan akibat pandemik COVID-19 kerana
masih tampak